everyone, welcome back to the Industrial Guardians video by Centre for E-Learning and Teaching Polytechnic Malaysia. I am Sophia Tayed. I am now at Talent Launch Damansara Perdana and I'm going to meet Encik Azlan Zainuddin, the event manager of Talent Launch. And we're going to discuss about the topic today, the types of events. Almost countless types of events. Some are demanded frequently by customers, others seldom. Find in-depth information with Talent Launch official Azlan Zainuddin. Apa khabar? Baik. Ya, dah lama kita tak jumpa ya. Okay. Boleh ceritakan sedikit pengalaman lah di sini untuk sebagai mukadimah. Okey. Saya bertugas sebagai event manager di Talent Launch. Kerja saya adalah menyelenggara event and then at the same time macam saya market this place untuk jadi event venue and then together with the food. So di sini di Talent Lounge kita accept any kind of event di mana kita menyediakan space yang capacity dia boleh memuatkan dalam 100 ke 120 packs of guests untuk apa sahaja acara daripada acara corporate, product launch, press conference and then kepada acara exhibition, networking session, business training, seminar, sampailah ke acara lifestyle, acara kekeluargaan di mana birthday, wedding dan ialah registration of marriage untuk pasangan bukan Muslim. Kiranya Talent Launch ni dia buat macam-macam acara sebab kita memang ada banyak-banyak acara, ada corporate rasmi, ada corporate tidak rasmi, lepas tu acara yang melibatkan media dan hiburan, juga educational talk ya. Okey, di Talent Launch sendiri selalunya acara yang paling banyaklah dikendalikan. Apakah majlis-majlis tu? On the weekdays dia kita lebih tertumpu kepada acara press conference, acara yang melibatkan corporate lah untuk company corporate, press conference, product launch kalau dia nak buat announcement apa-apa, and training seminar yang benda-benda yang membabitkan untuk guest yang daripada community 9 to 5 jobs ya. Dan di mana weekend pula dia lain. Weekend dia lebih tertumpu kepada benda-benda yang lebih santai, daripada birthday party, wedding. Kadang-kadang ada juga orang buat training dan educational talk dan benda-benda yang some inspiring talk lah. Jadi maksudnya bila ada satu-satu acara tu diadakan di sini, setup ni akan berubah. This is macam kita punya normal setup untuk cafe dan ada juga some of the client require setup yang macam ni. Kita untuk normal days kita akan macam bagi satu elemen homey lah. Siapa yang masuk tu rasa macam environment macam kat rumah, you know, macam tak payah nak macam fikir-fikir benda-benda yang hustle bustle di luar sana. So masuk je dan semua boleh makan dengan dalam keadaan tenang lah. Tenang, relax. Dan kita pula untuk event kita we are pretty flexible untuk rearrange balik kita punya existing chairs and table lah. Ada yang nak theatre style, kita theatre style kan. Ada yang macam untuk Viking style punya layout kita buat dan sampailah ke majlis akad nikah di mana macam nak kena clearkan semua furniture ni, dia nak carpet je. Carpet macam acara tradisional Melayu lah. Maksudnya kita bersila, bersumpah semua. Orang nak duduk di bawah simpuh. Dan ada juga acara yang mereka bawa sendiri yang chairs and table dia orang. So out lah kita punya barang-barang tu. Sangat fleksibel lah, mengikut kepentingan acara dan objektif tu sendiri. So macam mana dengan persediaan dan persiapan lah untuk satu-satu acara tu sebelum tu, apa yang selalunya dititik beratkan? Okay, once kita dah deal harga ke apa ke ya kan, you know, apa makanan yang nak di order, persediaan dari segi kita adalah yang paling penting adalah masa meeting tu, di mana kena dua-dua dah mencapai persetujuan.
ni nak apa, ni nak apa, nak apa. Checklist paling penting lah. Acara yang ingin memperkenalkan produk launch. Jadi kalau kita dah tahu pelanggan nak apa, mungkin konsep yang tertentu. Jadi apa yang paling penting sebelum kita nak bentangkan cadangan kita tu? Kita akan suggest pasal layout. Yang penting macam sebab dia kalau produk launch ni dia orang nak letakkan dia punya display produk tu dekat mana, macam dekat pintu tu dia orang nak letak dia punya branding, banting, banner, semua tu. Kita tanya pasal layout, meja ni nak susun macam mana. Bila dapat persetujuan tu dan dia orang akan buat dia punya product placement lah dekat tempat kita yang sampaikan. Kadang-kadang di shelf pun dia minta kosongkan sebab dia nak cuma letakkan produk-produk mereka. Sebab kadang-kadang bila produk datang buat tempat kita, dia nak tempat ni dihiasi dengan branding dia orang je. So lepas produk kita lepas layout, kita pergi kepada PA system macam mana, apa requirement PA system yang dia nak with dengan soundman ke, without soundman ke. Kalau with soundman, kalau kita supply to soundman, kita ke rehearsal pula. Rehearsal macam okey, masa ni VIP berjalan ke apa, nak lagu apa, nak apa, dia adalah cue dia, music cue dia. Kalau macam majlis yang lebih personal tu macam mana? Lebih senang tak nak uruskan? Majlis yang personal macam birthday, wedding ke apa, we just leave it to the klien dulu. Kalau dia orang stuck, dia orang tak ada apa-apa ni, baru kita bantu. Sebab kalau birthday ni, wedding ke apa, dia event yang lebih personalized. Sebab dia orang ni ada dia orang punya own decorator, planner, nak buat all this decoration semualah. Kalau dia are stuck in the middle, barulah kita macam actually we have this list of contact, nak apa, nak bouncy castle ke, nak clown ke apa, nak candy buffet punya tukang buat pun kita ada. We can outsource lah. Jadi setiap acara tu berbeza. Kalau yang lebih rasmi pun berbeza juga mengikut apa acara tu lah, daripada objektif dia kan. Macam menarik juga, tapi kira complicated juga ya untuk buat satu-satu acara ni mengikut event yang tertentu. Dia sebab lain event, lain tema dia, and lain requirement dia. Dia tak adalah complicated, tapi dia macam we are dealing with kadang-kadang klien yang pelbagai watak kan, karakter. So everybody want the best for the event. So sebagai venue provider dan apa saja, we always cater and then give our best service lah. Pernah tak Talent Lounge ada menyediakan servis bagi corporate yang seperti contohnya mungkin AGM, Annual General Meeting, mesyuarat agung tahunan, ataupun business dinner yang lebih protokol? Kadang-kadang macam benda-benda protokol membabitkan CEO of the company, and then kadang-kadang kerabat diraja juga. So kalau benda-benda macam tu, a day before of the event tu, but they will alert us apa-apa sebelum in advance. Tapi a day before the event tu, mana menteri ni nak duduk, dia nak makan apa. So kita akan suggest, and then selalu from our team we will do food tasting untuk dia orang punya wakil lah. Sebab dia macam dia macam ada melalui fasa-fasa protokol, sebab dia kena ikut. Actually on that day itself tak complicated pun. Cuma dari segi persediaan sebab macam dia orang pun ada prosedur tertentu yang kita kena ikut. So kita pun akur, sebab dia macam kalau majlis yang biasa dia macam okay, we can macam lebih cepat sikit proses dia. Kalau macam membabitkan protokol, dia macam ada fasa-fasa tertentu yang kita perlu ikuti lah. Jadi kita kena ikut dari satu fasa lepas tu satu fasa yang lain. Sebab macam event ni macam lebih banyak kepada kita menuntut apa yang orang nak kan, klien nak. Majlis yang mengundang media,
Ada tak spesifikasi yang tertentu yang mungkin media-media ni memang dia memerlukan perkara-perkara tu? Media sebab dia orang ada senjata yang tajam dengan dia orang macam pen dia orang macam freely menulis, tapi masa kita daripada media ke menteri ke apa, macam we always bagi the best service, and then kena berjaga-jaga selalu sebab kadang-kadang macam benda-benda yang kecil pun orang boleh pick up, jadi benda tu jadi satu isu lah. Dan pengurusan acara ni sebenarnya sangat menarik, dan selain daripada memberi pulangan yang agak baik, kita juga dapat belajar macam-macam perkara daripada pelbagai acara yang telah kita sediakan, dan juga kita dapat kenal dengan lebih ramai orang dari pelbagai golongan. Jadi nasihat Azlan sendirilah kepada para pelajar daripada Politeknik Malaysia yang berminat menceburi bidang ini, apa yang mereka perlu ada? Event management is very interesting. You'll be meeting different character of people, orang-orang yang garang, orang yang glamour. Seharusnya untuk pelajar di luar sana kena berjiwa kental sikitlah. Okey, itu sahaja Azlan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di Center for E-Learning and Teaching Politeknik Malaysia. Dan kami berharap dan semoga Talent Launch dan juga Azlan lebih maju jaya dengan pelbagai lagi acara yang menarik selepas ini. Terima kasih. Understand the types and the purposes of each event. It will allow you to organize not only a successful event but also a memorable one. That's all for now. Thank you for watching the industrial guidance video by Center for E-Learning and Teaching Politeknik Malaysia. Goodbye.